Okey, untuk start modeling kepala, kita mulakan menggunakan cube. So klik pada cube. So create satu cube di sini. Pergi kepada input, tukar nilai kepada width dia kepada 4, height dia kepada 4 juga, atau 5 pun boleh, tapi 4 dulu buat masa ni. So dia punya depth kita beri kepada 2 subdivision sahaja untuk bahagikan bahagian depan dengan belakang kepala. Ok, so kita boleh zoom in pada objek begini. Kemudian kita akan dapatlah bentuk cube. Dan kita try pastikan dulu bahagian depan, front view. Select satu face, right click, face, klik satu face, tekan spacebar, check pada front view. Ok, so zoom in. Ok, nampak betul ni adalah front view. Kemudian kita batah balik kepada perspective view, spacebar, klik pada perspective view. Ok, kita boleh start modeling. First sekali kita boleh try terus extrude dagu-dagu. Sebab buat masa ni kalau kita tekan 3, kita akan dapat smooth object. So dah nampak ada lengkungan. Kita boleh scale untuk dapatkan terus bentuk bulat kepala sedikit kalau kita nak. Kalau tak nak buat masa ni, kita boleh terus extrude dagu. Tengok macam mana. So dagu biasanya kita boleh terus extrude bahagian face di sebelah bawah ni. Tekan satu balik, mode normal mode. So kita select face yang sebelah bawah ni untuk kita extrude dagu ke bawah. So select, pergi kepada extrude tools dekat atas ni, klik. Ok, dan tarik ke bawah begitu. Untuk kita pastikan ada satu segmen untuk bahagian depan ni, untuk bibir mulut, bukaan mulut. Jadi kita klik extrude satu lagi, kita tambah satu lagi division. So kita tarik lagi sekali. So kita akan dapat bentuk macam tu. Ok, jadi bila kita tekan smooth 3, kita akan dapat objek basic shape kepala begitu. Ok, sekarang kita nak shapekan dia jadi lebih bulat. Kita boleh terus tarik untuk bahagian tengah sini. So kalau kita keluar daripada mode extrude tadi, kita boleh select face bahagian depan ni. So kalau daripada front view, spacebar tekan pergi front view, kita boleh select bahagian depan ni. Kemudian kita scale. Kita boleh scale macam tu sikit. Ok, untuk kita dapatkan dia bulat sedikit bahagian pandangan hadapan muka, bujurkan sikit. Ok, kemudian untuk bahagian tepi muka pun kita boleh buat juga. Sama ada kita select macam tu, kita terus tarik begitu. Tekan satu balik, kita akan dapat shape macam tu. Kalau tekan 3, kita akan dapat mode yang begitu. So boleh buat tambahan lagi. Kita akan scale bahagian yang tengah ni pula begitu. So kita akan dapat bentuk muka yang bujur daripada pandangan hadapan. Kalau kita tekan spacebar pergi untuk right view, kita akan nampak bentuk begitu pula. Ok, kalau kita perasan adalah bentuk muka kita bulat ataupun melengkung daripada pandangan hadapan atau daripada pandangan tepi, berbentuk agak silinder. Jadi yang sini kawasan ni masih belum melengkung. Jadi kita boleh start extrude ataupun tarik sikit bahagian, ataupun kita scale begitu untuk dapatkan dia lengkungan sikit bahagian depan muka. So sini sikit lagi dapat lengkungan yang cantik begitu. Ok, extrude sikit lagi untuk dapat lengkungan bentuk bulat lebih bujur. Ok, begitu. So kalau kita tekan satu balik, kita dapat bentuk yang hampir tak berapa cantik lagi. Tapi kita tekan 3 dan kembali kepada spacebar, pergi kepada perspective view, kita akan dapat bentuk dah begitu untuk bentuk muka. Ok, maybe dagu tak berapa cantik. Jadi tekan satu daripada front view, daripada right, kita pergi kepada right view. Kita boleh tarik sikit vertex yang belah bawah ni untuk kita move dia ke belakang macam tu. Kita dah siap-siap betulkanlah kedudukan bentuk dagu tu daripada pandangan sisi. Lebih kurang begitu. Ini kita model tanpa ada
rujukan gambar, rujukan muka. Kita terus model basic shape kepala. Okey, kemudian kita sekarang ni kita akan extrude untuk keluarkan leher. Jadi kita pergi kepada perspective view, kita tekan mode 3 kembali, smooth, kita akan dapat bentuk begitu lebih kurang. So untuk leher kita boleh terus extrude dekat bahagian belakang ni, tekan 1 kembali, kita ambil face, kita boleh extrude bahagian sini. Okey. So kalau saya akan extrude terus keluarkan leher ke bawah. So dalam sebelum tu saya tak nak bahagian leher terlalu kecil, jadi saya boleh scale terus dia begitu. Segmen tu saya dah scalekan siap-siap. Okey, saya dah scalekan. Kemudian saya klik extrude. Saya tarik anak panah begitu. Saya akan dapat satu bahagian lah untuk ni. Dalam masa yang sama kita tak nak dia bercantum dengan dagu, jadi kita scalekan dia kecil sikit dulu macam tu. Tolakkan ke belakang dan tekan extrude sekali lagi, tarik untuk turunkan dia ke bawah dan tolakkan ke belakang begitu. Boleh scale dulu bagi jadi besar kembali untuk dapatkan bentuk leher begitu. So untuk sahaja awal-awal ni kita boleh tarik terus dia ke bawah begitu, dapat bentuk leher. Kalau tekan 3 kita akan dapat smooth balik, kita akan dapat bentuk begitu. So kita dah dapat basic shape untuk kepala dan terus keluar leher. Okey. Untuk leher kita tekan 1 balik, kita akan insert edge loop 1 untuk kita dapat leher yang sharp sikit lah. Jadi kita insert edge loop 1 dekat sini. Kita insert edge loop 1 dekat bahagian bawah ni. So kita tekan 3, kita akan dapat bentuk begitu. So mungkin bentuk bujur ke belakang tak cantik lagi kepala. Bahagian belakang ni masih flat lagi. Kalau kita tengok dari sini tak ada lengkungan bentuk silinder. Jadi kita boleh select edge ataupun kita select face. Tapi edge pun boleh, kita boleh double click dekat sini, kita akan dapat lingkaran edge loop ni. Kemudian kita pergi kepada scale, kita scale dia pada paksi Z macam tu untuk dia kembungkan sikit muka dia. Tapi tak boleh lebih sangat sebab nanti dia tarik pelik pula muka kita. Okey. So kita dapat macam tu sikit. Untuk kepala belakang mungkin okey, tapi muka depan tak berapa okey. So kita undo balik. Ataupun dah okey juga, boleh juga begitu. Tapi kalau kita tak nak, kita undo. Kita deselectkan bahagian depan dahulu. Begitu. Kita tekan 1. Kita make sure select bahagian kepala belakang dahulu. Kita tolakkan edge loop ni beginilah. Macam tu dulu. Okay. So lepas tu kita nampak dia ada lengkungan tak cantik dekat sini. Kita boleh select lagi face. Select face yang sini. Sini. Kita boleh tolakkan dia ke belakang juga lagi macam tu. Untuk dapatkan satu lengkungan bentuk kepala yang lebih cantik. Okay, begitu. Okay, so daripada pantangan tepi kita tekan 3, kita dah dapat bentuk begitu. Okay, so untuk sama juga untuk bahagian depan muka sepatutnya ada lengkungan. Kita boleh try tarik dulu untuk kita dapat lengkungan muka, tapi sepatutnya kita perlu extrude mata dahulu dengan hidung, kemudian baru kita boleh tarik. Tapi untuk sikit saja boleh lah, sikit saja kita nak dapatkan lengkungan cantik sikit bentuk muka depan, kita dah boleh tarik begitu. Okay, so mungkin over sikit bentuk kepala kita ni, jadi kita mungkin boleh scalekan dia kecil, macam tu sikit. So kita dah dapat bentuk kepala. Okay, dagu dia mungkin ke depan sangat. Bahagian belah bawah ni tekan 1 dan kita start tolak semua vertex yang bahagian bawah ni ke hadapan, select begitu daripada front view, daripada side view, and then move dia ke depan sikit, and then select lagi sebahagian sini, try tolak dulu ke sini. Okay, so kita akan dapat bentuk macam tu. So kalau kita tekan 3, kita dapat bentuk gitu untuk depan muka. Tapi untuk bahagian dagu di sini tak berapa cantik lagi. So kita boleh try turunkan vertex yang dua tepi ni. Select dulu vertex tepi sini. Ini saya tak buat duplicate special. Patut saya boleh buat duplicate special saja untuk kita lebih senang modeling.
So jadi saya telah adjustkan sikit kedudukan vertex kat sini untuk dapatkan bentuk tengkuk yang lebih cantik. Dan mungkin yang bahagian tengah ni sekali lah kita turunkan sikit atau kita tolak ke dalam macam tu. Kita turunkan macam tu. Okay, kita akan dapat bentuk macam tu. Okay, kita boleh juga masukkan bahagian vertex yang tepi dua ni ke dalam lah. Kalau ikutkan kedudukan dia agak terkeluar bentuk dia, tapi kita mungkin perlu touch up lagi topologi kemudian untuk bahagian tepi, leher dan kepala belakang ni nanti. So, sekarang saya dah ada bentuk asas, so kita boleh klik smooth, kita dah dapat bentuk asas kepala begitu. Okay, so boleh, so kita akan dapatlah satu bentuk muka atau kepala. Dan kita dah dapat sikit dagu. Kalau dagu ni terlalu lebar di bahagian hadapan daripada front view, mungkin kita boleh kecilkan lagi. Tapi buat masa ni kita betulkan sikit leher untuk kita tarik bahagian vertex tengah-tengah ni, kita tarikkan ke depan bagi dia melengkung bulat cantik sikit untuk bentuk leher. So kita move dia ke depan sikit-sikit. Saya move vertex tu dulu, kemudian saya tarik pula vertex yang sebelah bawah ni, move lagi ke depan begitu. So kalau yang ni pun sama juga, saya rasa kita kena tolakkan ke dalam bagi nampak dia melengkung sikit. Tengok balik, nanti kita akan tengok balik. Sebab ini kita modeling basic shape tanpa kita ada apa-apa gambar rujukan kepala lah. Okay, ni melalui imajinasi ataupun pemikiran kita tentang bentuk kepala lah. So, ni saya adjust juga lagi macam tu. Okay, dan saya try scale sikit kecil. Kalau daripada pandangan belakang kita akan nampak macam ni. Saya nak kecilkan situ bahagian kepala. Saya tekan 3, saya akan dapat bentuk shape daripada tepi begitu. Okay, so dah kita sepatutnya dah dapat lebih kurang begitu bentuk kepala. Saya nak tarik dagu ni ke depan sedikit. Buat masa ni saya nak tarik dagu ni ke depan sedikit lagi. Tarik semua vertex bahagian dagu belah bawah ni, select semua. Lepas tu kita tengok dan kita boleh start move dia ke depan sikit macam tu. Dalam masa yang sama yang kita kena tarik lah. Okay, so bagi dia melengkung cantik daripada sisi, sepatutnya dia melengkung cantik macam tu. Okay, sama jugalah. Okay, so jadi kita dah dapat bentuk. So kita adjust sikit untuk bentuk dagu. Di mana dagu saya nak kecilkan sikit, jadi saya akan select bahagian vertex tepi ni dahulu. Di select yang tidak perlu, select yang sini juga, dua-dua bahagian sini. Kita try scale, dia daripada pandangan depan, kita scale dia begitu. Okay, sama juga vertex yang belah bawah ni. Kalau kita tak scale vertex, kita scale face pun boleh juga. So buat masa ni saya hanya scalekan begini. Dan masa yang sama saya scale juga vertex daripada pandangan depan ni. So saya scalekan juga kecil macam tu. Nampak dah kedudukan dia. Sama juga vertex yang saya select edge pun boleh jugalah, lebih mudah mungkin. So saya select dua tepi sini, saya scalekan dia ke dalam macam tu. Okay, ni mungkin dapat sikit bentuk muka yang lebih runcing, dagu yang lebih runcing. So kalau saya tekan 3, lebih kurang bentuknya begitu. Boleh. So kalau saya rasa saya nak naikkan, tinggikan sikit lagi bahagian atas vertex kepala ni, nampak kepala dia lebih tinggi lah. Sini kepala kita tinggi, bahagian atas ni begini, bulatkan. Dan bahagian belakang pun sebenarnya lebih panjang ke belakang. So kita tekan 1, kita select vertex bahagian atas sahaja dahulu. Bahagian belakang kepala kita tolakkan begitu. Okay, saya tolakkan begitu. Kemudian saya select sikit lagi bahagian vertex yang 2, bahagian 3 belakang vertex ni, untuk kita nampakkan dia lengkungan begitu. Jadi bila saya tekan smooth 3, saya akan dapat hasilnya. Okay, so itu basic shape lah untuk modeling kepala yang dapat awak gunakan untuk kita start modeling basic shape. Yang kalau betul dah dapat bentuk kepala, dapat dagu, bentuk asas dagu dan bentuk asas leher. So kalau kita tekan 1 akan dapat macam ni. Lebih kurang nanti kita akan refine lagi topologi muka, kepala dan leher. Kita tekan 3, kita dapat hasilnya begini. Okay, so boleh save. Nanti kita akan gunakan untuk next untuk touch up. Kita extrude mata, hidung dan kita akan buat mulut lah. Okay, itu saja.